الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar peringatan dan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartad minkum an dinihi fayamut huwa kafir wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Mereka itu yakni musuh-musuh Islam akan terus memerangi menentang kamu sampai bila-bila masa, sehinggalah mereka dapat memurtadkan kamu, memesongkan kamu daripada agama Islam. Sekiranya mereka boleh melakukan demikian. Barang siapa yang terpesong keluar daripada agama Islam, lalu dia mati dalam keadaan kufur, maka terhapuslah semua pahala amal kebajikannya. Mereka itu dimasuk, dihumban dalam neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjaga agama Islam dalam diri masing-masing sehingga kita meninggal dunia. Kerana Islam sahaja yang dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia sehingga hari akhirat. Islam adalah paling berharga dalam kehidupan kita. Nikmat paling besar, kurnia Allah Subhanahu wa taala lebih mahal daripada harta benda dan segala perkara yang ada dalam dunia ini. Apabila seorang sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakan kepada saya, nasihatkan kepada saya
dengan satu nasihat yang cukup, yang lengkap, sehingga saya tidak payah bertanya lagi orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah, thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian terus beristiqamah, berada di jalan Islam, berpegang teguh dengan ajaran Islam, mengikut ajaran Islam, sampai bila-bila masa. Oleh kerana Islam adalah berharga dalam kehidupan kita, maka menjadi kerja musuh-musuh yang ramai. Iblis dan bala tenteranya yang menentang Islam sejak kejadian Nabi Adam AS akan berterus-menerus menentang Islam, mengheret orang-orang Islam supaya menjadi sesat, keluar daripada Islam. Mereka menggunakan bala tentera dari kalangan makhluk yang gaib, memuas-puaskan hati kita, dan makhluk yang nyata di kalangan manusia, untuk mengheret kita supaya keluar daripada agama Islam. Dengan segala cara hujah, cara memujuk, sehinggalah menggunakan bala tentera dan senjata untuk menyerang umat Islam. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kumpulan-kumpulan bukan Islam itu bersatu menentang Islam. Walaupun mereka berbagai agama, berbagai pahaman dan akidah. Ada yang ahli kitab, yang sudah ada kitab, tapi tak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang Islam. Ada yang bukan ahli kitab, penyembah berhala, syaitan dan sebagainya, menentang Islam sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak beragama, menentang Islam sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kumpulan ini bersatu. Sama-sama mereka, walaupun mereka berkelahi sesama mereka, tetapi bersatu untuk menentang Islam. Namun Allah Ta'ala tetap memelihara agamanya. Cahaya Islam tidak boleh dipadamkan sekali-kali. Cahaya Islam adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana mereka tidak boleh menghapuskan kejadian Allah yang ada di langit dan di bumi. Mereka tak ada kuasa. Mereka tidak boleh menghapuskan cahaya agama Islam ini. Sampai bila-bila. Walaupun orang Islam dihentam habis-habisan. Di zaman mutaakhir, bila orang Islam sudah lemah, meninggalkan ajaran Islam, mereka telah berjaya menjajah tanah air umat Islam, menjajah bangsa-bangsa yang menganut Islam. Mereka berpakat sesama mereka melalui berbagai-bagai perjanjian. Perjanjian Sykes-Picot, perjanjian Bangkok, perjanjian London, dan perjanjian yang lain. Sekiranya mereka dapat menjatuhkan kuasa besar Islam, mereka akan membahagi-bahagikan negeri Islam dan bangsa-bangsa umat Islam sesama mereka. Sekarang ini sudah genap 100 tahun. Jatuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 1924. Hilangnya kuasa besar Islam yang menyedihkan. Tanah air umat Islam tidak ada pelindung dengan kejatuhan kerajaan Utsmaniyah. Malangnya negara-negara Arab menjadikan kejatuhan Utsmaniyah adalah hari-hari kebangsaan mereka. Lain dengan bukan negara Arab, hari kemerdekaannya berjaya menghala British, Belanda, Perancis dan lain-lain kuasa asing
Tetapi negara Arab menyambut kemerdekaan dengan kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Sangat mendukacitakan. Orang Arab lebih teruk daripada bangsa-bangsa yang lain. Benarlah firman Allah Ta'ala, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab Badawi itu lebih kufur dan lebih munafik daripada kaum yang lain. Sampai hari ini negara Arab menyambut hari kebangsaan, kejatuhan kerajaan Utsmaniyah tahun 1924. 100 tahun adalah umur Allah akan melakukan perubahan. Kita percaya akan berlaku semula kebangkitan umat Islam. Tetapi kebangkitan umat Islam itu tidak akan berlaku secara percuma. Akan terus-menerus ditentang oleh musuh Islam. Mereka tidak izin sekali-kali orang Islam berkuasa dan mengecoh semula. Di mana-mana muka bumi ini, mereka akan hentam habis-habisan. Kita melihat sebarang kebangkitan Islam di seluruh dunia, di mana sahaja akan dipadamkan oleh mereka. Mereka akan jatuhkan. Mereka halang Islam itu berdaulat. Mereka merancang dengan cara yang halus setelah mereka gagal memurtadkan orang Islam. Hanya segelintir jumlah yang sedikit orang Islam meninggalkan agama Islam. Banyak orang Islam tidak sayang pada agama mereka. Masih ada kemanisan iman. Mereka gagal memurtadkan orang Islam meninggal agama. Kerana ambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang murtad daripada agama Islam, keluar daripada Islam, semua amal kebajikan yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amal ini orang Islam terus memelihara agama mereka, tapi dalam keadaan yang lemah. Apabila Islam dikurung di masjid-masjid dan surau-surau, dikurung di masjid dan surau sahaja, dalam urusan ibadat sahaja, Islam ini perintah oleh Allah memerintah semua urusan dunia, tidak diizin sekali-kali di mana-mana. Ini zaman yang kita hadapi sekarang. Berbagai perancangan dilakukan. Mereka menyekat sebarang kemenangan Islam supaya syariat Allah dilaksanakan dengan sempurna. Mereka halang wujudnya kerajaan Islam dengan apa cara sekalipun. Di tahun 1950 disaksikan kemenangan Parti Islam Masyumi di Indonesia selepas kemerdekaannya, yang telah berjaya menubuhkan kerajaan. Selepasnya Masyumi diharamkan, pemimpin-pemimpinnya ditahan, tak dibenarkan bergerak. Kita saksikan kemenangan Islam beberapa negara Arab. Di Afghanistan dihalang dengan berbagai cara, dengan fitnah, menggunakan media untuk menakutkan orang kepada ajaran Islam. Di mana tentangan mereka terhadap Islam ini bukan kerana benar, tetapi kerana salah dan jahat, kerana hasad, dengki terhadap Islam. Mereka tahu kedatangan Nabi Muhammad SAW yang disebut dalam kitab-kitab suci semua agama. Semua kitab suci agama. Sama agama Samawi, Yahudi, Kristian, ataupun agama yang tidak Samawi, Hindu, Buddha, Majusi, menyebut berita zahirnya Nabi akhir zaman. Tetapi bila datangnya Nabi akhir zaman, mereka tidak beriman. Bukan tidak beriman, mereka menentang dengan sekeras-kerasnya. Bukan kerana Islam ini zalim. Bukan kerana Islam ini jahat. Bukan kerana Islam ini salah. Islam adalah benar. Islam adalah betul. Islam adalah adil. Tetapi kerana jahat dan zalim mereka terhadap kebenaran yang ditunjuk oleh Allah SWT, kerana hawa nafsu syaitan
yang ada dalam diri mereka. Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan ujian-ujian yang seperti ini. Untuk memberi pahala pada siapa yang sabar, bertahan dengan ajaran Islam. Allah menjanjikan agamanya tidak boleh dihapuskan. Dan semua perancangan musuh itu akan digagalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Dan sesungguhnya mereka telah merancang tipu daya mereka untuk menentang Islam. Allah Ta'ala mempunyai perancangan untuk menggagalkan tipu daya mereka. Sekalipun tipu daya mereka itu sehingga dapat menuntuhkan bukit buka dan gunung kanang. Barakallahu lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani bil ayati wal hikmah. Wa sallallahu azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهدى والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Berpegang teguh dengan ajaran Islam sehingga kita mati meninggal dunia. Hisab diri masing-masing. Lihat diri masing-masing. Lihat amalan kita, kepercayaan kita, perangai kita. Adakah menepati ajaran Islam ataupun tidak? Sekiranya menepati ajaran Islam, selamatlah kita di dunia sehingga hari akhirat. Sekiranya terpesong daripada ajaran Islam, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Oleh itu, bukan saja jauhkan diri daripada perkara yang bercanggah dengan Islam, kita wajib menentang semua perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam, bagi menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan tanah air kita. Islam sahaja penyelamat, menyelesaikan semua masalah kita. Dalam masa yang sama, jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat pada Rasul yang membawa Islam kepada kita. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu, ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha ashra." Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nasya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat untuk menyampaikan salam dan selawat kita kepada ruh Nabi SAW yang berada di alam barzakh, untuk melayakkan kita mendapat syafaatnya dan bersamanya
pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من قلوبك كلبا من كلابك. اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.